itu terpulanglah kepada kaum muslimin ini melihat kepada keadaan semasa. Jadi Nabi SAW tidak terus memerangi. Bani Nadir sendiri pun Nabi pergi berjumpa Bani Qainuqa. Bila Nabi tahu ada riak-riak kebangkitan pemberontakan mereka, Nabi pergi jumpa, bukan tak jumpa. Tapi masalahnya bila nampak Nabi masuk tu, bagi dia pucuk dicipta ulam mendatang. Siap-siap lagi ajak Nabi ke rumah yang paling bawah dengan bukit. Dan ready dah nak tolak beberapa batu besar daripada atas bukit sana, nak hempap rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Walhamdu syukrulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada pada hari tasyrik yang keempat, ya. Jadi hari raya Korban yang keempat. Biasakan diri kita menyebut hari raya Korban, bukan hari raya Haji. Sebab itulah nama rasmi dia Aidul Adha. Kenapa dipanggil Adha? Kerana istilah Adha itu merujuk kepada sembelihan. Sembelih, korban, ya, sembelihan korban, ya. Dan kenapa pula dipanggil korban itu Adha, dekat-dekat dengan kalimah duha? Dia ada kaitan. Itu menariknya bahasa Arab ni, dia ada kaitan. Korban itu mula disembelih pada waktu duha. Jadi tengok waktu duha, udhiyah yang bermaksud korban, ya, dan juga Aidul Adha. Kenapa tak panggil Aidul Hajj? Kalau ikutkan sejarah, Aidul Adha disambut bermula 2 Hijrah. Maknanya berpuasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah itu sudah bermula seawal 2 Hijrah. Kemudian datanglah perintah mengerjakan haji pada tahun ke-5 Hijrah. Kemudian Nabi tak buat apa-apa. Nabi susuli dengan umrah pada tahun ke-6 Hijrah, juga pada bulan Zulqa'dah. Umrah itu gagal, yang mana kemudiannya Allah Ta'ala tentukan Nabi mendapat lebih daripada umrah, iaitu perjanjian Hudaibiyah, kan? Sesudah itu Nabi SAW mengerjakan umrah qada. Sebab qada daripada tahun 6 yang gagal, diqada pada tahun ke-7. Tahun ke-7 itu bulan Zulqa'dah juga. Bulan Zulqa'dah juga. Dan tahun ke-7 berjaya menyempurnakan umrah, duduk di Mekah 3 hari 3 malam, balik ke Madinah. Tahun 8 Hijrah bulan Ramadan, Nabi datang untuk membuka kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah. Kemudian pada tahun ke-8 Hijrah itu Nabi SAW menetapkan syarat, ya, menetapkan syarat, aku bagi tempoh Mekah ini mesti kembali seperti mana tanah haram Nabi Ibrahim. Jadi maknanya Mekah ni walaupun ia adalah zaman jahiliyah selama lebih kurang 400 tahun, dia adalah tanah haram, kekal tanah haram. Ya. Jadi sebab itu Nabi nak supaya Mekah ni kembali kepada tanah haram dalam tempoh setahun. Maksud tanah haram di situ ialah tidak ada orang-orang musyrikin kafirin, dan tidak ada berhala-berhala wala satu pun. Jadi berhala yang ada di sekitar Kaabah semua tu Nabi bersihkan pada hari itu juga. Tapi yang berselerak hatta di antara Safa dan Marwah tu, tempat kita berlari-lari anak ramal tu, di tempat itu sebenarnya melencong masanya tu. Bukannya
straight. Dia melencong sikit. Sebab apa melencong? Sebab adanya nak kata apa? Sekelompok berhala kat situ. Melencong sikit, tuan-tuan. Yang itu pun Nabi tak buang pada hari itu. Nabi tak buang. Nabi suruh orang Mekah sendiri yang buang. Itu psikologi yang Nabi beri. Makna bila mereka bila mereka buang tu, bermakna mereka juga telah buang kekufuran mereka. Ya, Nabi tak buang itu. Tapi yang Kaabah ni tak. Kaabah ni kena bersih hari ni juga. Sampaikan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengira 360 berhala ada kat situ. Ya, yang Nabi runtuhkan pada hari itu juga. 360. Bayangkan. Jadi seluruh Mekah Nabi bagi tempoh setahun. Dan orang-orang Mekah yang belum masuk Islam pun Nabi bagi tempoh setahun juga untuk masuk Islam. Ya. Baik. Tahun 8 Hijrah tidak ada ibadah haji di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Orang-orang musyrikin Quraisy saya kurang periksa, mungkin ada. Sebabnya ibadah haji ini tidak pernah tidak dikerjakan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim Ismail sampailah ke hari ini pun tak pernah tidak dikerjakan. 10,000 orang je tahu ni. Yang selama ni 4 juta. Ada orang yang iri hati. Saya tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok video-video yang dihantar tu. Kan? Tuan-tuan fahamlah. Ni kan perasaan sebagai seorang bekas pembimbing haji kan. Bila tengok macam tu, kalau tuan-tuan yang pergi sekali pun dah, bukan saya nak merendahkan ya dah. Kalau tuan-tuan yang pergi sekali pun dah rasa macam Allah kalau boleh tahun ni kan. Saya yang boleh dikatakan banyak kali ni, lagilah saya tak tengok. Tak saya tunjuk kan. Kalau tunjuk jadi sembok, sedih kan. Jadi tuan-tuan, tak pernah tidak dikerjakan. Tapi tahun 8 Hijrah Nabi no comment. Nabi tak ada kata apa. 9 Hijrah, tengah-tengah Nabi sibuk dengan perang Khaybar dan sebagainya, maka sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tak nak buat haji ke tahun ni?" Kan? Nabi beri satu sindiran yang cukup pedas. Nabi kata, "Aku tak akan buat haji selagi Mekah belum bersih daripada berhala dan juga musyrikin." Nabi dapat tahu ada lagi yang degil-degil tak masuk Islam lagi. Dikatakan Safwan bin Umayyah bin Khalaf, anak kepada Tokia Bilal dulu, ya, belum memeluk Islam. Tapi bila dia dengar jadi Rasulullah sebut macam tu, dia pun cepat-cepat memeluk Islam. Itu ada juga riwayat yang mengatakan demikian, ya. Dan ada lagi lah beberapa tokoh yang tidak memeluk Islam pada peringkat awal, ya. Baik. Tahun 9 Hijrah, untuk orang kata apa, mengambil hati umat Islam yang dah tertanya-tanya, Nabi arahkan Abu Bakar pergi buat haji, memimpin jemaah haji, ya. Manakala pada tahun 10 Hijrah Nabi isytihar awal lagi. Nabi isytihar awal lagi, termasuklah sahabat-sahabat yang demam, yang sakit, yang apa pun Nabi pergi ziarah, beritahu. Makna kata sempat ke tak sihat ni? Aku nak pergi haji ni tahun ni kan. Joke lah kan. Tapi joke pun ada dia punya nas dia. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi pergi ziarah tu namanya Diba'ah. Diba'ah binti Zubair radhiyallahu anha. Sepupu Nabi, ya. Anak kepada Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Dia demam. Demam berat lah. Demam berat. Nabi pergi ziarah. Diba'ah. Saya ulang ambil kali ni nak bagi isyarat lah kepada tuan-tuan perempuan. Ada cucu yang baru lahir, nak namakan Diba'ah. Nak? Saya susah. Perempuan? Nama perempuan. Diba'ah bintu Zubair. Macam mana? Boleh? Nampak pelak sikit ustaz. Ya dah. Nama sahabat ni, nama sepupu ni. Diba'ah. Kita tanya, Diba'ah kata, saya demam tapi saya nak pergi haji. Ginilah Diba'ah kata Nabi, kamu berniat, aku nak mengerjakan haji dan berihram dengannya seperti mana kita niat haji, dan kamu sebut di mana aku tak larat nak pergi dah. Di situlah aku halal. Di situ jadi dalil niat ihram bersyarat tu. Tuan-tuan, makna kita boleh letak syarat kita ke atas ihram. Ada kisah-kisah. Sebab tu kalau nak mahir dalam ilmu haji,
tuan-tuan dan puan mesti mahir juga dalam sirah. Khasnya sirah haji perpisahan, haji wada. Haji perpisahan ini daripada hadis panjang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, dia cerita detail daripada hari ni sampai Nabi balik semula ke Madinah. Dan antara imam mazhab yang menyusun hadis ini lengkap satu buku ialah Imam Ibnu Hazmi. Imam Ibnu Hazmi, ya, dalam bukunya bertajuk Hijjatul Wada', haji perpisahan. Jadi kena baca buku tu. Oleh kerana saya minat dulu nak menceburi bidang haji dan umrah, saya baca hadis tu daripada awal sampai akhir dan ulang-ulang pula part by part, dan ternyata di situ menjawab persoalan-persoalan masalah jemaah haji ni, ya. Okey, balik kepada cerita tadi. Sampailah di Mekah 10 Zulhijjah, ya, sampai di Mekah 6 Zulhijjah, iaitu di suatu tempat yang dikenali sebagai Bi'run Tuwa. Ya, Bi'run Tuwa, iaitu muka pintu masuk ke Mekah tu. Itulah dia, dari Madinah namanya Bi'run Tuwa. Kemudian bermandi manda di Bi'run Tuwa. Bi'run tu maknanya telaga. Sampai hari ni pun telaga tu masih ada, tapi menjadi milik peribadilah. Ya. Jadi kita tak dapat masuk lah, melainkan kita kenal tuan dia, bolehlah nak kenal telaga yang Rasulullah buat, mandi pada hari itu. Dan Nabi tidur pula di Bi'run Tuwa tu semalaman pada pagi 7 Zulhijjah dengan berpakaian ihram lagi, ya, sebab Nabi belum apa-apa lagi, memang dalam ihram lah. Nabi cross bukit-bukit yang memisahkan antara Bi'run Tuwa dengan Masjidil Haram. Lalu sampailah Nabi di Masjidil Haram pada 7 Zulhijjah. Nabi tawaf, Nabi sa'i, dan Nabi tidak bercukur. Tapi kepada sahabat-sahabat yang tidak ada binatang korban, Nabi suruh buat umrah. Yang dah ada binatang korban, okey, boleh pilihan nak umrah ke nak haji terus. Jadi di situ menunjukkan bahawa Nabi ni haji terus, bukan tamattu' lah. Makna Nabi ni sama ada qiran ataupun ifrad. Itu kita bincang dalam bab khusus haji. Ini bab sirah ni, kan. Jadi pada 7 Zulhijjah Nabi tidur di Mekah. 8 Zulhijjah pagi-pagi lagi Nabi berangkat ke Mina. Tidur di Mina semalaman pula, ya. Dan 8 Zulhijjah itu dikenali sebagai hari Tarwiyah. Pasal apa? Tarwiyah bermaksud kumpul air. Masing-masing bawa air masing-masing. Nak pergi ke Arafah. Jadi kumpul. Masuk tong ke, masuk beg, kan, beg unta tu ke. 9 Zulhijjah pagi Nabi pun bertolak ke Arafah yang dikenali Yaumul Arafah. Pada hari itu ada sahabat yang masih berpuasa. Lalu Nabi SAW pun ketika ditanya tentang status puasa pada 9 Zulhijjah, di situ poinnya. Kenapa sahabat-sahabat berpuasa pada 9 Zulhijjah? Sebab dah biasa bertahun-tahun dah duk puasa 9 Zulhijjah. Kan? Tiba-tiba tahun ni ada sahabat yang melihat Nabi tak puasa. Lalu mereka bertanya pada Nabi, maka Nabi SAW pun bangkit ke tempat tinggi, angkat gelas tinggi-tinggi, lalu Nabi minum di hadapan para sahabat, bermaksud ketika kita berada di Arafah ini tidak sunat berpuasa untuk 9 Zulhijjah. Jadi bagi mereka yang tak mari ke Mekah, tak mari ke Arafah, puasalah seperti biasa. Itu dia punya sejarah dia. Jadi 9 Zulhijjah start hari itu dikenali sebagai Yaumul Arafah. Ya, Yaumul Arafah. Kalau tidak, sebelum tu dia panggil apa? Sebelum syariat ibadah haji ada dalam Islam, dalam risalah Nabi Muhammad SAW, dia panggil Yaumut Tusu'ah, maknanya hari ke-9. Yaumut Tusu'ah, hari ke-9. Itu dia, ya. Jadi tidak lagi digelar sebagai Yaumut Tusu'ah, digelar sebagai Yaumul Arafah. Bagi kita yang tak pergi haji, sunat berpuasa. Ya. Kemudian hari 10 Zulhijjah kita kenali sebagai Yaumun Nahar, hari sembelihan. Nahar, ya, fasalli li rabbika wanhar.
Siapa tengok video Bangla kena ngap ke apa? Ke unta. Bangla lah kot rasanya. Siapa ada tengok video tu? Siapa dah tengok? Tak tengok kan? Kalau tengok tu gelak je, padang dengan muka, kan? Apa tak beringat sangat, tak berjaga-jaga, tuan-tuan. Video tu serius sebenarnya. Video tu serius. Bila saya tengok 3 kali, saya tak jadi gelak. Sebab unta ni dia disembelih secara nahar, secara berdiri. Ya. Dan dia akan unta ni cucuk dekat sini. Cucuk sini, putuslah halkum dengan mereh dia tu. Putuslah. Lepas tu kau keluar darah, keluar, dia akan duduk sini, duduk jatuh. Itulah unta, cara sembelih nahar ni tadi. Yang dia tu sebenarnya kenapa nak pergi potong lagi masa kawan tu dah duduk dah. Kawan tu duduk gini. Potong lagi, ngap lah kepala, mojo tak putih. Kan? Silap dia kat situ. Jangan musik dah. Jangan ganggu dah unta ni. Kan? Itu dia. Selain pada nahar, kita ada wa fadainahu bizibhin azim. Dia panggil zibih, zabh. Arab panggil zabih ataupun zibhin. Zabih ni binatang selain unta, ya, dibaringkan, kambing, lembu, kerbau, termasuklah yang tidak an'am sekalipun. Rusa bukan an'am, ya, rusa bukan an'am. Jadi disembelih secara baring, secara ditidurkan. Itulah dia. Sembelih 10 Zulhijjah, sembelih. Tiba-tiba hari 11, 12, 13 hari ini dipanggil hari-hari tasyrik. Kenapa dipanggil hari tasyrik? Kalau tadi kita jumpa perkaitan antara kalimah udhiyah, adha dengan duha. Aidil adha, hari raya korban. Udhiyah, korban. Waktu duha lah, waktu sekarang. Sekarang ni apa kaitan? Syuruq, Isyraq, tasyrik. Apa kaitan? Ini mainan bahasa ni, kan? Kenapa dinamakan hari tasyrik? Ada sahabat-sahabat yang jawab, sebab hari ini matahari memancar, dia kata. Habis tu pernah berlaku di Mina, kita melontar dalam kesejukan. Ketak-ketak, matahari tak keluar, musim sejuk. Kan? Bulan 12 lagi melontar, tuan-tuan. Saya pernah, tahu bila tak ingat dah, kan? Ya Allah, sejuknya lah. Ya, masa tu belum lagi tahallul awal. Jadi tak boleh tukar pakaian lagi. Orang lelaki ni kan. Saya tak boleh. Kalau sejuk ni dia naik ni macam gelgata. Allah, masa tu, tuan-tuan. Jadi esokkan hari ni dah boleh pakai baju tebal dah. Tak apa. Kan? Apa maksud tasyrik pada 11, 12, 13? Isyraq maksudnya memancar. Waktu syuruk, waktu matahari memancarkan cahayanya, kan? Jadi waktu isyraq, waktu syuruk, samalah tu. Tasyrik sebab nak pancarkan sedekah. Itulah dia kaitan dia. Isyraq as-sedekah. Dengan gembiranya. Pergi cari orang miskin kat mana-mana. Bukan sekadar hak mana dah ada kupon, dah. Pergi cari lagi. Mungkin sebab dia orang ni malu nak mari, lemah nak mari ke, tak ada kenderaan ke, pergi cari. Itulah maksud tasyrik. Jadi maknanya dalam 3 hari ni, semalam kita sembelih. Boleh juga sembelih hari ni, tak ada masalah, kan? Cuma konsep dia tu, hari nahar, hari sembelih dulu. Sembelih, lepas tu lapah. Jadi 11, 12, 13 ni, masa untuk kita mula mencari orang-orang miskin tadi. Ya? Itu dia punya konsep dia, cantik kan? Tapi walaupun sembelih hari ni, bagi hari ni pun tak apa, tak ada masalah, ya. Itulah sebabnya namanya hari-hari tasyrik. Dan Nabi ditanya, ma afdalu yauma tasyrik? Apakah kelebihan fadilat hari tasyrik ini? Nabi jawab dengan mudah je, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi wa zikrillah. Hari-hari tasyrik ni hari makan-makan, minum-minum dan juga berzikir. Sebab itulah kita takbir sampai hari ni, sampai asar sekarang. Ya? Itu dia. Itulah serba sedikit mainan bahasa di dalam ibadah yang kita pun tak sedar kadang-kadang, kan? Kita pun tak sedar. Jadi biasa-biasakan diri menyebut hari raya korban sehingga bertemu di Aidil Adha yang akan datang, insya-Allah setahun lagi dah. Itu dia. Okey, kita sambung.
muka surat 478. Betul kan? Iaitu renungan dan pengajaran terhadap peperangan Bani Quraizah ni tadi. Ya. Peperangan Bani Quraizah ini selepas ni lah baru turunnya ayat haji ni. Jadi ayat haji tak turun lagi semasa kita duduk di jilid kedua ni. Jilid ketiga nanti barulah akan cerita pasal ibadah haji dan sebagainya. Ya. Jadi insya-Allah lah dalam masa 2 minggu lagi ni boleh cari. Saya tak ingat dia punya colour ni. Colour tak silap saya orange rasanya. Ya. Yang jilid 1 itu hijau. Yang ni kuning. Lepas tu jilid 3 tu orange tak silap saya. Ya? Dah ada. Lama dah buku ni. Nanti tak apalah. Nanti AJK Muslimat carilah kan. Harga lebih kurangnya saja. Harga sama RM20 je satu kan. Okey. Renungan dan pengajaran daripada peristiwa-peristiwa peperangan Bani Quraizah ini, para ulama hadis dan sirah telah mengambil sejumlah hukum yang penting daripada peristiwa Bani Quraizah ini yang dapat kita simpulkan seperti berikut. Pertama, harus memerangi mereka yang mengkhianati perjanjian. Bukan setakat harus, bahkan wajib. Ya? Kerana apa? Kerana perjanjian itu mungkin melibatkan perjanjian negara seperti Sahifah Madinah. Kalau perjanjian jual beli, tak adalah sampai perang kan? Bawa naik mahkamah. Macam itulah. Begitu juga perjanjian-perjanjian hal tanah dan sebagainya. Itu tak sampai peperangan. Sebab itulah ulama mengatakan yajuz di situ, mana harus bermaksud lihat kepada peperangan itu bentuk mana. Kalau bentuk negara, kalau kita tak perangkan juga, bermakna hancurlah negara. Kan? Yahudi dalam konteks ini Yahudi duk buat onar, duk buat apa pun buat tak apa, sabar, semoga hidayat kan. Tak mari hidayat Yahudi ni kan. Jadi sebab itulah harus dikata. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menjadikan dalil bahawa peperangan terhadap Bani Quraizah ini menunjukkan hukum adanya perjanjian keselamatan di antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Pertama, kaum muslimin boleh mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain, dengan kaum-kaum lain boleh. Bukan tak boleh, sebab kalau tak boleh, masakan Nabi telah menganjurkan Sahifah Madinah yang merupakan kontrak sosial pembinaan negara Madinah. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya. Dan kemudian sekiranya perjanjian itu dikhianati, boleh pula diperangi. Ya. Ikatan perjanjian itu pula mestilah dihormati oleh setiap Muslim selagi bangsa lain tidak mencabuli perjanjian, yakni sulhu. Sulhu istilah lain kepada Sahifah. Ya. Sekarang ni kalau kita tengok Hudaibiyah, istilah dia sulhu Hudaibiyah. Maknanya itu perjanjian semata-mata. Ya, perjanjian keamanan semata-mata antara Mekah dengan Madinah. Tapi kenapa perjanjian Madinah ini digelar sebagai Sahifah Madinah? Sebab perjanjian Madinah ini dia bersifat perlembagaan negara, pembinaan sebuah negara. Itu berbeza. Ya. Jadi kalau sekadar perjanjian Hudaibiyah, dia panggil Sulhu Hudaibiyah. Itu istilah-istilah dia. Baik. Namun demikian, jika perjanjian atau keselamatan dicabuli, maka urusan tindakan seterusnya terserahlah kepada masyarakat muslimin untuk menentukannya. Ya. Terserahlah untuk kita tentukan. Jadi sekarang ni, walaupun Israel contohnya memang merupakan penjajah, penceroboh ke atas tanah Palestin, maka melihatkan kepada keadaan itu tidak salah untuk orang-orang Palestin mengikat perjanjian dengan orang-orang Israel. Tak ada masalah. Tapi apabila perjanjian tadi dicabuli, bukan hari ini saja dicabuli, bahkan sejak daripada 1948 pun dah dicabuli, maka sebenarnya haruslah dibenarkan bagi orang-orang Palestin mempersiapkan tentera-tenteranya untuk memerangi orang-orang Israel. Pun begitu, kita tidak nak berlaku asalkan Israel tembak je. Tak boleh. Tengok pula Israel jenis mana? Jenis tentera ke jenis suri rumah? Kalau suri rumah pun dia tembak, tak boleh lah. Kan? Tapi Israel ni sebab dia negara kecil, maka dia kerahan tenaga untuk semua rakyat dia jadi tentera. Walaupun suri rumah,
Israel dia pernah melalui latihan ketenteraan macam Singapura, macam Thailand kan. Thailand kena undi. Singapura memang wajib ada dia punya tu skema dia, maknanya setelah habis grade ini kena masuk grade ini dan sebagainya. Itu memang terpaksa sebab rakyat sikit. Israel pun buat begitu. Jadi sebab itulah kadang-kadang saya lihat apabila dikatakan tentera Palestin ini menembak sekumpulan orang awam seluruh sebenarnya mereka tu sendiri pun tentera sebenarnya. Mereka tu tentera, tapi oleh kerana dah mati tadi tu, cepat-cepat tukar pakaian jadi pakaian orang awam. Itu jahatnya Israel. Kan? Sebenarnya susah nak tackle benda tu. Dia kata adalah contohnya kan, adalah 2-3 orang sekumpulan seluruh rumah yang hanya sebelum tu mungkin mereka ni berpakaian tentera pun. Jadi orang-orang Palestin dah nampak dah macam tentera, tembak bom lah, bom mati. Bila mati cepat-cepat pula tukar, cabut dah habis pakaian hijau mereka tu. Boleh jadi begitu kan sebenarnya. Jadi sebab itu terpulanglah kepada kaum muslimin ini melihat kepada keadaan semasa. Jadi Nabi SAW tidak terus memerangi. Bani Nadir sendiri pun Nabi pergi berjumpa Bani Qainuqa. Bila Nabi tahu ada riak-riak kebangkitan pemberontakan mereka, Nabi pergi jumpa, bukan tak jumpa. Tapi masalahnya bila nampak Nabi masuk tu, bagi dia pucuk dicipta ulam mendatang. Siap-siap lagi ajak Nabi ke rumah yang paling bawah dengan bukit. Dan ready dah nak tolak beberapa batu besar daripada atas bukit sana, nak hempap rumah tadi. Mati Nabi dengan beberapa sahabat ridwanullah alaihim yang berada bersama-sama Nabi. Tapi Jibril alaihissalam cepat-cepat datang beritahu bahawa mereka sedang bersedia untuk mencelakakan kamu daripada atas sana. Nabi pun bangkit tinggal, ya, tak sebenar-benar, sahabat-sahabat pun bangkit juga. Jadi di situ baru Nabi patah balik dengan membawa bala tentera, ya, ataupun pihak anggota keselamatan lah kalau kita, untuk membantras Bani Qainuqa tadi. Jadi jangan kata Nabi terus bertindak untuk memerangi, tidak. Begitu juga dengan Bani Nadir. Bani Nadir pun sama. Bani Nadir pun Nabi pergi jumpa dulu Ka'ab bin Ashraf, ketua dia. Tak dengar kata, dia tengok mari, kata kalau kita berlawan dengan Bani Nadir ni, lagi besar kerosakan yang akan berlaku di Madinah. So apa nak buat? Muhammad bin Maslamah adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Ashraf. Dia kata gini, Rasulullah, kita bunuh Ka'ab seorang. Kita bunuh Ka'ab seorang je, ya? Dan biar saya yang bunuh. Sebab apa? Sebab saya ni adik-beradik susuan dia. Dia kiranya tak ada siapa nak tutup bela dah jadinya. Jadi akhirnya Nabi kata ya sila. Dan ternyata selepas Ka'ab bin Ashraf mati, ya, dan nak bunuh Ka'ab bin Ashraf itu pun bukan senang. Muhammad bin Maslamah pun cedera juga, ya. Dan akhirnya Bani Nadir pun tunduklah, takutlah nak naik kan. Di situ nak tunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengambil pendekatan lain selain daripada peperangan itu lebih awal berbanding dengan peperangan secara konvensional ni, secara berdepan ni tadi, ya. Itu kita kena faham maksud masing-masing tu, ya. Bila dikatakan harus, pasal apa harus? Selama ni kita duk baca tentang Nabi memang berperang. Jadi kena faham. Sebab tak semua perjanjian itu kena perang, kan? Perjanjian jual beli rumah tiba-tiba tak nak bayar, bawa mari senapan patah, tembok dah 3 dah. Tak boleh lah gitu. Sebab itu perjanjian jual beli saja. Ini perjanjian pasal rumah. Ini pasal negara, bukan pasal rumah, kan? Jadi sebab itu dia kata harus. Itu hukum harus maksudnya. Dan orang Muslim pula terpulang pada dia nak menilai. Okey, nilai dulu macam mana. Boleh ke kita atasi dengan perbincangan? Mungkin projek tak sampai ke kampung dia. Dia nak berontak sangat tu kan. Jalan dah mendak bertahun-tahun dah, kan? Tiba-tiba dekat pilihan raya mari janji. Lepas pilihan raya pun nak masuk pilihan raya pula, tak mari-mari. Boleh jadi gitu. Gilah bincang, kan? Ini kalau dia berontak nak lawan terus, tak boleh lah, kan? Itu contoh-contoh semasa. Ya. Baik. Yang kedua, harus menyerahkan perbicaraan urusan kaum muslimin dan tugas-tugas mereka kepada pimpinan tertentu. Boleh juga. Jadi sekiranya, ya, hakim di peringkat negara itu tidak diakui oleh pemberontak-pemberontak tadi, dia nak hakim yang lain selain pada hakim yang ada, nak yang berkecuali. Boleh ke tak? Boleh, harus juga. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menegaskan seharusnya, harus ni dalam bahasa Arab dipanggil yajuz ataupun jaiz ataupun jawaz. Itu istilah-istilah dia.
Jawaz menyerahkan perbicaraan hukum ke atas urusan-urusan kaum muslimin dan tugas-tugas penting mereka kepada seseorang hakim muslim yang layak. Dalil apabila Sa'ad bin Mu'az yang tidak memegang apa-apa pimpinan negara, tak pegang tugas hakim pun, tapi orang-orang Yahudi Bani Quraizah mahu Sa'ad bin Mu'az yang mengadilinya. Oleh itu, ya silakan, boleh, tak ada masalah. Nabi kata, ambil. Kan? Dan sebenarnya kita tak sedar je, tuan-tuan. Negara kita dah buat dah lagu tu. Dah buat dah, kan? Cuba cari. Cuba cari hak saya maksudkan ni. Dia bukan penjawat, maknanya orang yang pegang jawatan tu saja. Tak terlintas. Tak baca Sa'wabah ni. Tak baca ni. Dia fokus untuk mari kuliah je ni, kan. Tak nak cara lah benda-benda tu, kan. Tapi tak boleh lah, ini hal-hal kenegaraan, kita kena tahu juga, ya. Jadi boleh, asalkan dia ni ada kelayakan. Dia boleh dilantik sebagai hakim sementara sekalipun, asalkan dia ni ada kelayakan. Pendakwa raya sebagai contohnya, boleh. Dia memangku tugas sebagai pendakwa raya untuk habis kes ni, lepas habis-habislah. Jadi sebenarnya benda tu dah berlaku dalam sirah. Jadi sekarang ni Yahudi tak nak terima Nabi. Sebab Nabi ni lain lah. Nabi ni kuasa sepusat atas dia. Selepas Nabi tak ada lagi orang pegang macam tu. Zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali pernah didakwa di mahkamah, dibawa ke hakim. Tapi bila Sayyidina Ali datang, Sayyidina Ali khalifah Amirul Mukminin, datang selamba badak je kata orang, kan? Sebagai yang didakwa, akhirnya yang mendakwa dia tu tarik balik kes. Sebab penampilan Sayyidina Ali itu sudah cukup menunjukkan bahawa dia ni ikhlas, dia ni jujur, dia ni tidak bersalah. Tarik balik kes. Jadi bermakna pada zaman Amirul Mukminin dan juga Khalifah Ar-Rashidin ini tidak lagi ada kuasa sepusat seperti Nabi. Nabi kuasa istimewa, dialah panglima, dialah hakim, dialah ketua negara, kan. Itu pun Yahudi tak nak terima dia sebagai hakim. Sebab kalau kami terima kamu sebagai hakim, kami berlawan dengan kamu, lepas tu kamu menghakimi kami pula, macam mana gitu. Nabi kata, okey, tak apa, sebut nama siapa yang kamu rasa boleh menjadi hakim berkecuali antara kita. Nak Sa'ad bin Mu'az. Okey, sila Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az tak pegang apa-apa pos pun dalam pentadbiran kerajaan. Nampak tak urusan kenegaraan di situ, ya? Jadi senang cerita ginilah, dalam kes pendakwaan bahawa ni Datuk Seri Gopal Sri Ram tu, kan. Dia kan lawyer biasa dah sekarang. Dulu dia memang bekas hakim, tapi dia boleh diambil untuk seketika dalam kes ini menjadi pendakwa raya. Saya bukan politik ni, ini nak tunjuk urusan pentadbiran. Dan benda tu dah ada dalam sirah pun sebenarnya. Boleh ambil sementara, asalkan dia tidak bias kepada mana pihak dan dia berkemampuan. Dia bukanlah orang sembarangan, dia memang orang law, bekas hakim pun, kan. Kemudian dia lawyer, kan. Gitulah ceritanya. Ya, itu contoh yang supaya tuan-tuan rumah tak pening-pening dan suruh cari mana Ustaz tu cakap ni, kan. Ya. Okey. Sa'ad bin Mu'az dikira orang berkelayakan lah. Sa'ad bin Mu'az ni dia suku kaum Aus. Ketua suku kaum Aus. Abdullah bin Ubay bin Salul ketua suku Khazraj sebelum hijrah Nabi. Apabila Nabi hijrah, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Bahkan sebelum Nabi hijrah pun dah masuk Islam. Dan dia juga mengepalai orang-orang Ansar. Jadi Ansar ni Aus dengan Khazraj. Bila tengok Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, Nabi angkat dia sebagai ketua Ansar pula, ya. Suku kaum Khazraj ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, ini ketinggalan kita, kan. Dia pun pura-pura masuk Islam, ya. Jadi jadi munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik lah, ya. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az menjadi ketua Ansar. Dan dalam masa yang sama, Sa'ad bin Mu'az ini, kaum Aus ini, dia ada perikatan perjanjian dengan kaum Bani Quraizah sejak zaman jahiliah lagi. Dia ada ikatan perjanjian.
Maksudnya ada macam kalau kita kata apa, nak kata apa ya, kata perjanjian sini, ada perjanjian lah, maknanya perjanjian kerjasama, gitu. Perjanjian kerjasama antara Bani Quraizah dengan Bani Aus. Jadi sebab itu dalam hal ini, orang-orang Yahudi Bani Quraizah lebih percaya kepada Sa'ad bin Mu'az, walaupun dia tahu Sa'ad bin Mu'az itu sahabat Nabi. Dan walaupun sahabat Nabi, dia tidak pegang apa-apa pos dalam pentadbiran, tak ada. Dia hanya ketua kaum Ansar yang dihormati. Jadi kelayakannya kat situlah. Kat situ. Jadi tak bolehlah nak ambil sebarangan. Saya nak orang sekian-sekian, Polan bin si Polan ni, untuk menjadi hakim dalam kes ini. Siapa dia? Dulunya dia sebut jawatan, sebut kerja nanti menghina pula kan. Tak ada langsung pengetahuan undang-undang. Mana boleh kamu ni, tak boleh kan. Cari orang lain yang ada kelayakan dekat situlah. Itu contohnya. Okey. Baik. Di dalam peristiwa ini dapat diambil hukum, iaitu harus bermusalahah, yakni berdamai dengan penduduk sebuah kampung atau penduduk sebuah benteng di bawah perintah seorang hakim muslim adil dan layak, yakni soleh, untuk membuat hukum dan beramanah dengan urusan ilmu. Beliau berkewajipan menghukum sesuatu untuk muslihat kaum muslimin. Muslihat ni bukan muslihat betul ni. Ini terjemah langsung ni masalah ni. Kita dalam bahasa Melayu ni kalau sebut muslihat, dia jadi jahat ke baik? Jahat kan? Ni makna maslahah. Ini itu terjemahan yang sepatutnya. Saya terpaksa rujuk kepada teks asal juga kan. Jadi untuk maslahah kaum muslimin, sekiranya beliau menjatuhkan sesuatu hukum, maka hukuman itu hendaklah dipegang dan tidak harus bagi seseorang imam dan kaum muslimin merujuk balik, tetapi boleh dirujuk sebelum hukum itu dijatuhkan. Maknanya sekarang ni, kalau orang-orang Yahudi Bani Quraizah ni tadi nak tarik balik, nak minta maaf, nak berdamai dengan Nabi, harus Nabi terima. Boleh Nabi terima, umat Islam pun harus terima. Tapi sebelum hukum dijatuhkan. Tapi setelah hukum dijatuhkan, seperti mana Sa'ad bin Mu'az kata, orang-orang pemuda yang pegang senjata dihukum pancung semuanya. Wanita-wanita, orang tua dan juga kanak-kanak nak stay di Madinah boleh, tapi tidak lagi memiliki tanah ini. Dia jadi penumpang sahaja di tanah Bani Quraizah tu tadi. Nak keluar pun keluar boleh, tapi dengan membawa sekadar kemampuan seekor unta ataupun seekor kuda yang dikenderainya sahaja, tak boleh bawa lebih. Jadi setelah hukuman dijatuhkan, barulah nak cuk minta maaf, tarik balik, kami minta ampun dengan Rasulullah, kami tak boleh dah, sebab hukuman sudah dijatuhkan. Jadi mau tak mau, pemuda-pemuda Yahudi yang bersenjata tadi kena hukum pancung lah. Itulah maksudnya. Jadi setiap detik sirah Nabi itu kita perhalusi, dan di situlah lahirnya hukum hakam. Di situlah kita faham tentang kedudukan suatu hukum satu perkara ni tadi. Ini kepentingan belajar sirah. Dia bukan cerita kan. Dia bukan hikayah, dia sirah sebenarnya. Okey, yang ketiga, syarak mengharuskan ijtihad dalam masalah furu' dan pasti berlaku perselisihan pendapat mengenainya. Boleh kita berijtihad dalam perkara furu', perkara-perkara bukan dasar. Perkara yang tidak dasar ni perkara usul dia panggil. Usul itu perkara pokok. Manakala perkara ranting-ranting kan, itu dipanggil perkara furu'. Perkara dahan, perkara ranting, itu semua tu furu'. Yang pokok, batang pokok tu usul. Yang ini tak boleh ijtihad. Khasnya perkara akidah, tak boleh ijtihad sama sekali. Yang kedua, syariat asas, iaitu solat, rukun Islam, 5 perkara tadi tu tak boleh diijtihadkan dah. Kalau orang kata dulu kan, bangga jugalah satu-satunya Presiden India beragama Islam, Profesor Abdul Kalam, apa nama dia? Abdul Kalam kan saya kan? Profesor nuklear. Bangga kita. Dia diangkat menjadi Presiden India. Dan dia ternyata orang tak tinggal semayang. Itu yang ditulis dalam dia punya biografi lah kan. Iaitu 3 waktu sehari semalaman.
Alamak. Baru je nak bangga. Kan? Saya ingat lagi. Tapi kita fahamlah dia tu siapa lah. Kalau mak ketiga waktu sehari semalam, tak pernah tinggal. Tapi 3 kali. Mana boleh? Itu tak boleh ijtihad kok mana pun 5 waktu sehari semalam. Itu perkara usul namanya. Ya. Perkara sunat, perkara furu', bahal nak bahal. Kalau misal kata dalam biografi dia seorang profesor seorang presiden yang warak, tak pernah tinggal solat duha 18 rakaat sehari semalam. Kan? Jawab ni, mana ada dah hadis lah 18 rakaat. Kan? Ada setakat 12 aja kata contohnya kan. Nak bahas-bahas lah. Yang itu nak ijtihad pun ijtihad lah. Kan? Sebab perkara-perkara yang furu' kita kena faham. Sama lah dalam kes Nabi kata tadi. Dalam Bani Quraizah ni Nabi kata jangan solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Jadi ada sahabat faham, okey, speed unta, speed kuda, speed jalan kaki, speed. Dia faham speed masa tu. Jadi masuk asar, okey, berhenti sembahyang asar dulu, sembahyang, ya, tak ada air, wuduk, pakai terus dengan tayamum je. Lepas tu cepat-cepat jalan. Sebab dia faham cepat. Satu golongan lagi masuk asar pun tak sembahyang juga. Sampai di Bani Quraizah, matahari dah hampir jatuh, baru dia sembahyang asar. Sebab apa? Sebab dah Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Itulah perkara furu'. Nak ijtihad yang Nabi tak komen sepatah pun. Bila dirujuk kepada Nabi, sepatah pun Nabi tak komen. Ya? Bermakna dibenarkan kita berijtihad. Ya. Dua-dua boleh? Ya. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Gitu. Samalah juga, lepas sembahyang, ada orang terus bangkit solat sunat ba'diyah dulu 2 rakaat. Lepas tu barulah dia astaghfirullahalazim. Yang seorang ni astagfirullah dulu, habis zikir semua sekali sampai berdoa, doa pula 2 kali. Kan? Saya balik Kelantan kena beringat, doa kena 2 kali, jangan sekali. Kalau tidak orang kata ustaz tak erti, kan? Tu di kampung jangan. Doa kena 2 kali, kan? Baik. Habis tu barulah dia solat sunat. Berbahaslah mereka ini. Oi, Nabi lepas habis sembahyang ni, itu perkara furu'. Mu nak bahas-bahas lah mana lebih afdal, kan? Mu nak bahas-bahas lah mana lebih afdal. Tak ada masalah dalam hal itu. Tapi persoalannya, solat fardu 5 waktu tu, itu tak boleh bahas. Itu adalah perkara usul. Kena faham situlah. Zakat wajib. Jangan sesiapa kata zakat tak wajib. Kalau dia kata kita dah sedekah lebih banyak pada zakat, ya, tak payah zakat lagi lah. Zakat buat apanya, kata dia. Sebab kita sedekah lebih baik pada zakat. Itu jangan. Tak boleh. Zakat walau sedikit tetap zakat, tetap wajib. Nak sedekah berbilion-bilion pun sedekah dah tak ada masalah. Tapi zakat yang 2.5% kamu kena keluar dengan dia punya rukun dia. Kena akad dia, kena kepada dia punya asnaf dia. Nak sedekah pada siapa-siapa pun tak ada masalah. Sedekah lah. Zakat yang 2.5% ini nak beri kepada orang kaya, orang sama taraf, tak boleh. Kan? Nak beri pada anak yang kita tanggung, tak apa. Kira bulan ni untuk kamu ni, kamu ambil bahagian zakat ayah ni lah. Tak boleh, haram, tuan-tuan. Dia niat begitu haram dan tidak sah jadi zakat sebab dia tanggungan kita. Walau hanya 250 je pun. Contohnya dah. Tak boleh sebab dia anak kita, tanggungan kita. Sama juga hantar duit ke pok. Hantar duit ke pok, kan? Ke pok, ke mak. Tiba-tiba bulan ni bulan zakat. Jadi ayah, kira bulan ni bahagian ayah saya bagi zakat. Tak boleh juga. Tak jadi. Kan? Tak jadi. Jadi nak bagi ke ayah bukan 250, 25,000 sebulan. Bagilah, tak ada masalah. Nak bagi ke anak bukan 250, 25,000 sebulan. Tak kisah, bagi. Tapi zakat 250 pun kamu kena bagi pada orang yang asnaf dia. Yang ini yang dimaksudkan yang furu' dengan usul. Kena tahu beza yang tu. Kan? Saya sebenarnya yang tak gemar sangat mengajar fiqh tu, itulah. Kadang-kadang kita mengaji fiqh ni, kita pilih-pilih yang mana yang guru kita ajar satu hal.
Yang guru kita ajar satu hal, yang kita baca satu hal, yang kita sendiri selesa nak ikut satu hal lagi. Jadi bila kita mengajar fiqh, tiba-tiba kata, ada ustaz kata tak boleh ustaz. Kan? Seperti contohnya, korban baru ni. Korban kan? Boleh tak kita niat korban kepada arwah ayah kita? Kan? Jadi, panjang ceritanya. Cerita apa dia? Niat korban untuk dia tak boleh. Sebab korban itu untuk yang si hidup saja. Yang si mati itu habislah. Tetapi sekiranya si mati tadi memperuntukkan sejumlah duit selepas ayah meninggal ni, buatlah korban seekor lembu setahun, ini 1 juta yang ambil. Kaya lah ni kan. Jadi 1 juta tu pula kena tengok adakah 1/3 daripada hartanya atau lebih. Jika 1/3, mana bawah 1/3, masih bolehlah diambil itu sebagai satu wasiat yang tak boleh digunakan melainkan untuk korban semata-mata. Kan panjang tu. Walau bagaimanapun, walaupun tak boleh untuk korban kepada si mati, boleh dikongsikan pahala untuk si mati. Kan? Kau panjang cerita tu lah. Lepas tu saya kata, ginilah, nak tanya fiqh, tanya seorang sama seorang. Kalau nak suruh saya kuliah fiqh ni, agak, orang kata apa? Agak, itulah, kurang gemar sikit lah. Ya, saya kurang gemar sikit sebenarnya. Sebab fiqh ni luas. Asalkan yang kita perdebat dan perbahaskan itu adalah furuk, silakanlah. Ya, silakan. Jangan perdebat benda-benda yang usul sahaja. Yang usul stop, jangan main-main gitu. Ya, gitulah ceritanya. Ya, baik. Okey, baik. Kita tak baca sekali lagi. Ini memberi petanda kepada kita mengenai salah satu usul yang agung, iaitu pengakuan secara tidak langsung, iaitu diizinkan adanya perselisihan pendapat dalam masalah ranting, iaitu furuk, di samping menganggapkan setiap yang berselisih itu ada keuzurannya dan diberi pahala. Sama ada kita katakan yang betul, itu seorang atau ramai dari peristiwa itu menunjukkan penegakan prinsip ijtihad berlaku dalam usaha memahami hukum-hukum syarak. Ya. Baik, dikata apa? Di dalamnya juga terbukti adanya perselisihan pendapat sejak awal lagi yang berpunca daripada petanda-petanda zon, sangkaan. Jadi, kenapa berbeza para sahabat itu tadi? Kerana zon. Zon ni maknanya mereka menyangka. Begitu. Zon ini, ulama-ulama buat secara mudah dia macam ni. Dia 75% yakin, tinggal 25% sahaja yang tidak yakin. Itu dia panggil zon. Ya. Kalau 50-50, itu syak. Jangan berijtihad kalau kita dalam keadaan 50-50. Tak boleh. Kan? Jadi bila sahabat-sahabat tadi itu bergerak pada sangkaan, maka sebab itulah terbahagi pada 2 golongan, iaitu golongan yang sembahyang di tengah jalan dan satu golongan lagi yang sembahyang di perkampungan Bani Quraiza. Bila dirujuk pada Rasulullah SAW, kedua-duanya Nabi no comment. Ya. Hal ini merupakan satu perkara yang tidak digambarkan atau diselesaikan. Maksudnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak selesaikan. Rasulullah tidak pun kata, dua-dua betul, yang betul sekali ialah yang sembahyang tengah jalan. Tak, Nabi tak kata gitu. Begitu juga Nabi tak kata yang paling betul adalah yang sembahyang di Bani Quraiza. Pun Nabi tak kata. Nabi tinggalkan begitu. Bermakna isyarat kepada kita bahawa ijtihad itu dibenarkan. Sampai bila-bila. Ya? Saya pernah dengar beberapa guru, ya, guru tradisional lah, yang mengatakan ijtihad ni dulu zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman sahabat. Dia kata zaman sahabat, zaman tabi'in. Lah ni ijtihad tak ada dah. Makna hukum mana ada dalam kitab tu, itu kena pakai. Kita pun masa tu, ialah remaja lah kan. Macam tu ya maknanya. Kan? Lepas tu bila naik peringkat universiti, terbuka pula. Pensyarah masing-masing ada ijtihad masing-masing pula. Jadi kita pun bingung sebentar. Kata dah tutup dah. Yang mengajar ni bukan sembarangan orang kan. Tok guru ni kan. Sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Ya, dia akan terus berkembang. Jadi mungkin juga ramai akan kata macam ni. Ustaz cakap gitu tak apalah sebab ustaz. Kami orang awam ni macam mana? Kan? Kami orang awam ni mana satu nak tahu yang betul yang salah. Ijtihad perkara furuk tak ada betul, tak ada salah. Dibuka. Maknanya di situ tuan-tuan perempuan terbuka, terima. Ya, terima. Asalkan benda tu perkara yang tidak pokok.
Mana tahu nak tahu pokok dengan tidak? Teruk benar tak tahu pokok dengan tidak. Kan? Macam saya kata tadi lah. Rukun Islam 5 perkara tu pokok. Hak selain pada tu furuk dah lah. Kan? Tu dia. Teruk benar ke tak tahu? Haji adalah di antara 8 hingga 13 Zulhijjah. Itu haji. Tak boleh bulan lain. Nak tukar jadi 8, 13 Muharram pula ke? Buat 3 musim haji setahun. Contohnya 4 bulan. No, tak boleh. 9 hingga 13 Zulhijjah sahajalah ibadah haji. 4 hari je ibadah haji. Tak dapat tu, minta maaf lah, ma'assalamah lah. Itu namanya usul. Ya. Nak buat tahallul awal di Mekah ke di Mina ke, itu furuk, terpulang. Kan? Jadi haji ni kukuk mana pun mesti 9 Zulhijjah sampai 13. Tu je. Ini usul pokok. Okey, ada orang dari Arafah terus balik ke Mekah. Tawaf, sa'i, cukur, gunting. Tahallul awal di Mekah, furuk, nak bahas tak apa. Ada orang dia tak boleh. Rasulullah kan dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, tahallul awal di Mina, lepas melontar baru bercukur. Kenapa kita nak pergi lari ke Mekah? Cukur di Mekah je, kan? Dah, ini perkara furuk. Sila nak pilih mana satu, terpulanglah. Kan? Bayar package mahal-mahal 240,000 kan. Dari Arafah terus ke Mekah contohnya. Silalah mereka nak ambil kesenangan dalam haji. Kan? Tak ada masalah. Yang kita ni bayar 11,000. Nak ambil ikut cara package mau susah. Mau susah lah. Tak susah mana ada bos kan. Muasasah kan. Jadi itulah furuk berbanding dengan usul. Kalau dia kata saya malah duk berbuk dengan orang ramai tu, saya tunggu 9 Muharram baru saya pergi wukuf. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini pokok. Nampak? Kan? Itu dia. Ya. Okey. Betul. Masuk dalam usul juga. Tak boleh. Ada dia nak buat, dia bukan ulama pun. Dia ni penulis liberal dulu. Tak ada dah nama dia sekarang. Saya duk cari-cari dalam paper-paper pun tak ada kan. Dia kata solat Jumaat itu hari berkumpul. Jumaat. Mana jamak berkumpul. Jadi tak semesti pada hari Jumaat dia kata kan. Jadi kita sekarang ni di Malaysia ni hari Sabtu, hari cuti kan. Jadi kenapa kita tak buat solat Jumaat hari Sabtu? Tak boleh. Sebab kok mana pun Yaumul Jumu'ah. Nama dalam Quran pun disebut Yaumul Jumu'ah. Jadi tak boleh nak tukar dah hari itu jadi Yaumus Sabt. Tak boleh. Ini perkara usul. Jadi perkara-perkara disebut dengan jelas dalam Quran itu perkara usul. Ya. Jadi janganlah kita berbahas ataupun berijtihad dalam perkara usul kerana itu tidak diterima. Ya. Okey, baik. Pertama, Allah membebankan hamba-Nya dengan 2 suruhan sahaja. Pertama, membebankan itu maksud apa? Maknanya tak boleh ubah. Itu maksud membebankan di situ. Ya, maknanya dia menjadi hak Allah ke atas hamba-hambanya. Ya. Pertama, melaksanakan suruhan-suruhannya yang tertentu dan jelas berhubungan dengan akidah dan hukum, iaitu peraturan hidup. Itu yang tak boleh ubah dan kok mana pun akidah mesti ada dan hukum mesti ada. Tak boleh dia kata dirinya akidah kental, iman kuat, cuma tak solat saja, tak boleh. Yang kedua, menyelidik dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kefahaman ke atas prinsip-prinsip hukum syarak yang baru dari dalil umum yang berlainan. Jadi 2 inilah beban ke atas kita. Maksudnya hak Allah ke atas kita. Jadi sebenarnya perkara yang kedua, menyelidik itu sebagai itu termasuk dalam ijtihad. Jadi sekarang ni contoh yang saya ingat sangat berkait dengan hidup saya, berkenaan dengan kes siput gondang. Siput gondang besar ni, siput gondang ni bulat gitu ya. Kira satu siput gondang tu satu mangkuk lah kiranya. Perhiasan masuk garam sikit, insyaAllah cili api ya. Jadi setelah bertahun-tahun memakan siput gondang kan, tiba-tiba satu musim kemarau, arwah datuk saya ni dia cangkur tanah,
tercangkul atas siput gondang yang dah tertanam dalam tanah. Tercangkul banyaklah. Dan semua tadi bila kena cangkul arwah tok ni, dia pun naiklah dia punya isi dalam itu. Jadi arwah tok pun ialah orang pondok, orang lama kan. Bagi dia kata siput gondang ni binatang dua alam. Boleh hidup tempat kering, boleh hidup dalam sawah. Sebenarnya dalam sawah dia ni kan, dalam tali air. Maka dia pun mengharamkanlah siput gondang terhadap kami sekeluarga, ya kan. Tapi bila saya membesar, belajar sains dan sebagainya, rupa-rupanya itu bukan hidup. Dia panggil apa? Berhibernasi. Salah satu daripada kaedah simpan simpan benih yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan manusia dan juga haiwan ini tadi, ialah berhibernasi. Dia sebenarnya dah mati. Senang itu, dia dah tak ada dah. Tapi dia hanya dihidupkan organ-organ untuk menjaga benih dia tadi tu. Jadi bila datang air semula, dan tanah tu jadi lembab balik, jadi berselut belumpur balik, maka hiduplah generasi baru siput gondang. Jadi kembali kepada fiqh. Fiqh sebenarnya mengatakan binatang dua alam tu dia cari makan dalam air, cari makan atas darat. Kalau sekadar dia menziarahi darat macam ketam tu, dia tak cari makan pun atas darat. Pernah tengok ketam ngap apa-apa serangga atas darat? Pernah? Tak pernah kan? Jadi sebab itulah ketam tu bukan binatang dua alam. Sekarang ni siput gondang menjadi rebutan lah pula dah. Dulu bersepah dalam sawah arwah tok tu kan. Jadi di situ nak ceritanya, beban ataupun tanggungjawab ke atas kita ialah menyelidik, bukannya pakai tadah saja. Dan hasil penyelidikan itu tidak mengikat apa-apa hukum sekalipun, selagi ianya adalah perkara-perkara ranting. Jadi maknanya kalau arwah tok saya, bagi dia haram tetap haram. Kalau dia hidup sampai sekarang pun dia tak akan terima pun. Style orang pondok lama ni kan. Bagi dia tu tak apa lah. Untuk dia lah. Tapi untuk saya kata halal, tak ada masalah kan. Tu dia. Jadi antara dua ni, datuk dengan cucu yang amat rapat ini, berbeza hukum kan. Jadi nak makan siput gondang, janganlah tanya tok ada. Tu dia. Jadi dua-dua tak mengikat tu. Tapi yang mengikat kita apa dia? Menyelidik. Itu yang menyelidik. Yang kena faham betul-betul tu kan. Jadi bukannya hukum tu. Hukum tu hasil daripada penyelidikan. Jadi masing-masing kalau dah mendapat hasilnya, dia follow hukum yang anda dapati itu. Asalkan ia masih lagi dalam ranting, tidak ada masalah. Itulah ijtihad. Itu maksud dia. Ya? Okey. Seseorang yang telah sempat menunaikan solat dalam sebuah kampung yang ia sendiri terkeliru arah kiblatnya seperti yang diisyaratkan kepadanya bagi menyempurnakan ibadah, yakni ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah dia berusaha memperbetulkan arah kiblatnya dan berasa yakin dengan usahanya itu, bolehlah ia sembahyang dengan penuh yakin. Jadi ini yang kita duk bahas selama ni kan. Kita masuk dalam satu kampung, kita dah cuba kompas, dah cuba tanya orang dan sebagainya, tiba-tiba salah juga arah kiblat tu, ya. Maka dalam hal itu kita sudah tidak berdosa lagi dan kita juga tidak perlu mengqada lagi. Lainlah jika sekiranya dia masuk ni lah kiblat kata. Dia pun sembahyang. Tiba-tiba baru dia tahu kiblat sebenar, dia wajib qada. Sebab dia tidak berusaha untuk mendapatkan hasil daripada ijtihad dia tadi tu. Sekadar agak-agaklah dia kata. Sebab rumah kan biasa kiblat ni ke arah belakang. Jadi belakang rumah ni ke arah sana. Jadi sanalah kiblat. Itu tak boleh pakai. Kan? Iaitu dia kena qada. Ya? Jadi kalau perkara-perkara yang dia dah usahakan, dia dah cuba memperbetulkan sebagainya, maka Allah diterima dalam hal itu. Untuk solat tu je. Solat ke depan, kena ikut kiblat yang sebenar lah. Baik. Yang keempat, pengakuan orang-orang Yahudi mengenai kenabian Muhammad Rasulullah SAW telah pun saudara lihat melalui perbualan Ka'ab bin Asad dengan rakan-rakan Yahudinya. Dalam perbualan itu mereka memperlihatkan keyakinan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan mereka sendiri mempunyai pengetahuan yang lengkap berdasarkan keterangan yang mereka perolehi daripada kitab At-Taurah mengenai diri Nabi Muhammad SAW. Namun beserta tanda-tandanya sekali, bukan sekadar satu nama je Muhammad sekian-sekian dah. Tanda pun diberitahu. Bahkan Salman Al-Farisi walaupun dia memeluk Islam, dia tetap mengintai-ngintai tanda khatamun nubuah atas belakang Nabi, atas berikat Nabi. Bukan kerana tak yakin dah. Tapi nak tengok sampai ke tahap khatamun nubuah tu.
Kerana itu disebut dalam kitab Injil yang dia telah beriman dengannya. Ya, baik. Namun demikian, didorong oleh semangat menghambakan diri kepada asabiyah dan kesombongan menyebabkan mereka jadi kufur, seperti mana yang terjadi ke atas ramai manusia yang berpura-pura tidak beriman dan tidak faham. Inilah keadaan Yahudi. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah ahlul kitab, istilah memujuk, istilah supaya mereka ni mesra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wallazina kafaru min ahlil kitab. Maknanya siapakah ahlul kitab dengan wallazina kafaru min ahlil kitab? Ahlul kitab ni maknanya orang yang baru tengok Nabi, tak dapat usul periksa pun lagi. Jadi tapi mereka beriman kukuh dengan kitab Taurah dan kitab Zabur mereka, itu ahlul kitab. Jadi mereka perlu didakwah, perlu diberikan penerangan. Tapi yang setelah diberi penerangan tak nak juga terima, bahkan sengaja engkar, itulah wallazina kafaru min ahlil kitab. Mereka yang kufur daripada kalangan ahlul kitab. Ya. Ada dua kedudukan dekat situ. Jadi kita nampaklah sekarang ni berdasarkan peristiwa Bani Quraizah ini, kita tengok jumpa Yahudi kat mana-mana pun, kita tahu kita nak letak macam mana. Letak dia ahlul kitab dululah. Lepas tu kita explain cerita begini. Yang nampak tak boleh terima. Barulah dia ni termasuk dalam yang engkar dalam kalangan ahlul kitab. Itu gerakan-gerakan yang kita kena faham daripada peristiwa-peristiwa yang Nabi lalui. Ya? Yang kelima, muka surat 482. Hukum bangun dari duduk bagi menghormati orang yang baru tiba. Baik, saya ringkaskan yang bab kelima ni. Ya? Dalam yang bab kelima ni, Nabi pernah dihormati. Bila Nabi sampai, sahabat-sahabat bangun. Nabi suruh duduk. Duduk. Ya? Nabi tegah, jangan menghormati orang, jangan bangun sampai ke tahap seperti menyembah dia. Nabi tegah. Tapi ketika peristiwa ini berlaku, Sa'ad bin Mu'az kan Sa'ad bin Mu'az ni cedera akibat peperangan tu. Jadi dia ni masih lemah tubuhnya. Jadi dia ditarik di kuda, dia duduk atas, orang-orang tarik di bawah. Jadi bila tengok je Sa'ad datang, Nabi pun bangun. Hari tu Nabi marah orang bangun untuk dia. Tapi tiba-tiba dia bangun untuk Sa'ad tu, apa cerita? Jadi kesimpulan mudahnya ialah, kalau kita mengharapkan kita ni dihormati sampai orang datang, kita datang orang kena bangun, ya tak? Kalau kita datang orang tak bangun-bangun, tak tahu pula ni macam tak tahu ke aku ni siapa? Aku ni YB tau kan? Itu dia. Yang bersara. Yang bersara. Jadi apa ni, yang itu haram. Yang itulah yang akan masuk neraka. Kalau mengharapkan itu tadi. Sebab tu yang benda ni sensitif sikit. Berkenaan dengan tempat duduk dalam solat ke apa ke, cuk tempat dia tak boleh ni. Tempat duduk dia ni khasnya kan. Jadi yalah, ginilah tuan-tuan. Benda tu jangan melampau lah. Kan, jangan melampau. Jadi buatlah sekadar lah yang patut ya. Sampai ke tahap tak boleh, ini tempat ini untuk ni orang sekian. Ini orang sekian sebab dia sekian. Itu tak boleh kan. Tapi kalau kita letak tadi tu sebagai satu, orang kata apa, kita fikir jugalah dia pun lepas ni akan berucap untuk makmumnya, ya, nak beritahu kepada majlis apa salahnya letak dia kat depan. Contohnya memanglah dia tu pengusi ataupun nazir, tapi kita tidak hormat kerana tu, kerana memang tugas dia, ya. Sebab setiap bulan, setiap minggu pasti ada sesuatu kenyataan daripada nazir tentang pengembangan masjid ke apa ke. Apalah salahnya letak tempat dia kat situ, di barisan hadapan, kan. Tapi kalau kita letak tadi semata-mata kerana kepangkatannya, itu yang sepatut kita elakkan. Ada orang tanya saya pasal kalau menteri-menteri ke apa ke, cuba kita belajar sekarang ni, Erdogan sekalipun, kan, presiden sekalipun, dia tak solat di depan kalau dia datang lewat. Dia tetap solat di mana yang soft masa tu. Kenapa kita tak boleh nak tiru macam tu? Kan, orang kata berlakon, kurang-kurangnya lakonan dia tadi tu tepat dengan sunnahnya. Tepat dengan sunnah. Kita berlakon lawan pada sunnah pula. Itu masalahnya kan. Jadi biarlah tempat duduk ni open. Siapa datang dulu dia depan. Melainkan dia ada tugas-tugas tertentu dan sebagainya. Itu kena imbang lah. Ya, saya tak nak lah kata haram terus. Tak, ada keperluan-keperluan tertentu. Ya.
Tapi kalau kita mengharapkan orang hormat kepada kita sampai bangun ketika mana kita sampai, itu memang seperti mana Nabi tegahlah, ya. Dan kita pula nak menghormati orang tak ada masalah. Contohnya dia bekas bos kita, bekas guru kita, dan seperti contohnya Nabi menghormati Sa'ad bin Mu'az ini pun ada sebab dia ketua Ansar. Dalam keadaan orang musyrikin Madinah tak nak terima orang Islam, dia tetap mempertahankan orang Islam. Ada penghormatan kat situ. Bahkan Nabi menunjukkan penghormatan ini bukan sahaja kepada Sa'ad bin Mu'az. Habib bin Abi Balta'ah. Siapa Habib bin Abi Balta'ah? Orang yang membocorkan rahsia Fathu Mekah. Ketika Nabi memimpin pasukan seramai 10,000 orang dengan senyap, Aisyah, Fatimah pun tak tahu ke mana arah Nabi, ya. Tiba-tiba Habib bin Abi Balta'ah ni tulis surat dekat sanak saudara dia di Mekah supaya jangan keluar rumah. Gitu kan. Sebab bimbang takut nanti menjadi inilah panah sesat ke apa macam itulah. Jadi jangan keluar rumah, jangan cerita ke orang. Aku cerita kat kamu je ni. Anak beranak aku je. Jadi anak beranak aku ada anak beranak dia pula, kan? Anak beranak dia, bocorlah rahsia tu. Jadi Jibril AS sampaikan berita ini sehingga kan Habib ditangkap. Bila Habib ditangkap, Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, orang yang sudah membocorkan rahsia Rasulullah ini, ubatnya tak ada lain, pancung saja." Kata Nabi, mungkin ada sesuatu, ya, yang Allah nak bagi isyarat melalui dia, melalui perbuatan Habib bin Abi Balta'ah tadi. Sebab dia ni adalah Ahlul Badar. Tengok. Nabi tak hukum dia, ya. Nabi cuma kurung dia saja, tak bagi dia masuk dalam pasukan ni lah. Kurung dia saja, surat dia tak disempat dirampas, ya. Jadi kurung dia dan tak bunuh dia. Itu maknanya Nabi menghormati orang-orang Ahlul Badar. Dan lebut cara Nabi, dia kata mungkin ada sesuatu isyarat yang Allah Ta'ala nak bagi kat aku dengan perbuatan dia ni. Apa agaknya isyarat tu? Apa isyarat tu? Isyarat tu maknanya siapa pun dia, walaupun Ahlul Badar, ya, orang yang menghadapi peperangan dalam keadaan memang tertekan sungguh, tak ada siapa pun berani nak masuk menjadi tentera Badar kalau diberi pilihan, tapi dia sanggup. Orang sahabat tahap martabat tinggi dah tu, maqam tinggi dah tu, pun boleh buat silap. Itu isyarat yang Rasulullah SAW terima, yang saya faham dan maksud dia, kan? Pun boleh buat silap. Dan kepercayaan jangan terlebih-lebih berpada-pada dalam meletakkan kepercayaan kepada hamba-hamba Allah. Letak kepercayaan hanya pada Allah, bukan pada hamba-hamba Allah. Begitu, ya. Sebab saya suka menilai kata-kata Rasulullah tu, apa maksud dia, kan? Sampai ke tahap Nabi sanggup tidak menghukum Habib bin Abi Balta'ah seperti mana cadangan Umar bin Khattab. Jadi penghormatan tetap penghormatan, tapi pengajaran dekat situ yang kita kena faham daripada kata-kata Nabi tadi. Itu yang kelima, ya. Ya, selebihnya tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sebab habislah. Dan akhir sekali yang keenam, daripada jilid ini, kelebihan Sa'ad bin Mu'az, muka surat 485, ya. Saudara akan melihat sepanjang pembacaan saudara terhadap peperangan ini adalah daripada kelebihan-kelebihan agung Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Pertama sekali saudara melihat kebenaran Rasulullah SAW memilih Sayyidina Sa'ad untuk menjatuhkan hukuman ke atas Bani Quraizah mengikut persetujuan daripada mereka juga. Maknanya kita dapat lihat pilihan Nabi itu tepat, bukannya pilihan yang sembrono, ya. Sebarang sikap daripada Sa'ad adalah sikap yang dipercayai oleh Rasulullah SAW dan disokong olehnya. Yang kedua ialah perintah Rasulullah kepada Ansar supaya sekalian mereka bangun menghormati Sa'ad sebagai ketua mereka sebaik beliau tiba di hadapan mereka. Inilah kelebihan-kelebihan agung Sa'ad kerana perintah bangun itu daripada Rasulullah SAW. Jadi yang Rasulullah suruh bangun tadi itu bukan Rasulullah seorang bangun, Rasulullah suruh sahabat-sahabat yang lain pun bangun hormat.
Dari satu sudut, itulah yang kita faham, maknanya Nabi mengajar kita, kita kena hormat orang, tapi kita jangan mengharapkan orang hormat kita. Itu satu. Yang kedua, secara khususnya, perbuatan Rasulullah SAW meminta para sahabat bangun tu menunjukkan Sa'ad bin Mu'az ni bukan sembarangan orang. Maknanya orang yang sudah berada pada tahap insanul kamil. Yang ini bukan mudah, bukan calang-calang untuk dapat martabat macam ni. Ya? Maka sebab itulah kemudian saudara mendapati dalam cerita luka yang terkena pada leher Sa'ad semasa peperangan Khandaq, bagaimana Sa'ad mendoakan, dan ini doa dia, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kazzabu rasulika sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuh. Allahumma fa inna baqiya min harbi Quraisyin syai'un fa abqani lahu hatta ujahidahum fik. Ini doa dia. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa aku tidak lebih mencintai daripada melawan satu kaum kerana Allah yang telah mendustakan Rasul Engkau dan menghalau Rasul Engkau, ya Allah. Maknanya, ya Allah, mu tahu cintaku hanya kepada Rasulullah SAW seorang saja. Dan ya Allah, sekiranya peperangan antara kami dan Quraisy masih kekal, maka kekalkanlah daku untuk berjuang melawan mereka untuk Engkau, ya Rabbi. Begitu bulat tekad hati dia, ya, sehingga kan berdoa pun macam ni. Patutlah dia disanjung oleh Rasulullah SAW. Dan beliau telah sembuh dari luka hingga berlaku peperangan Bani Quraizah, dan Rasulullah SAW menyerah kuasa kehakiman kepada Sa'ad untuk bertindak. Di sini Allah telah menghindarkan kaum muslimin daripada kejahatan Yahudi dan dibersihkan Madinah daripada kecemaran bangsa Yahudi. Dan Sa'ad bin Mu'az sekali lagi mendadah tangan ke langit memohon doa restu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, Allahumma fa inni azunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum, yakni Quraisyan wal musyrikina, fa in kunta qad wada'at al harba bainana wa bainahum fafjurha waj'al mauti fiha. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menyangka bahawa Engkau telah menamatkan peperangan antara kami dan mereka, yakni Quraisy dan musyrikin. Maka sekiranya Engkau tamatkan peperangan itu, maka cetuskanlah lukaku ini kembali dan biar aku mati di sini kerananya. Sebab itulah Sa'ad bin Mu'az dianggap syahid juga, sebab dia mati dalam medan walaupun tidak ketika berperang, kan? Jadi tuan-tuan, inilah rupa-rupanya kelebihan Sa'ad bin Mu'az sehingga kan Nabi mengangkatnya begitu sekali. Jadi tuan-tuan boleh baca berikutnya, contohnya catatan daripada Ibnu Jarir, ya. Ibnu Jarir dalam kitabnya Al-Fathu, ternampak bagi saya bahawa sangkaan Sa'ad adalah benar dan tepat, demikian juga doanya adalah terkabul, ya. Jadi Sa'ad punya bacaan setelah Bani Quraizah dihapuskan dari muka bumi Madinah, tak ada lagi peperangan dengan Quraisy. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi ini, tiga bani utama inilah yang menjadi tali barut Quraisy kepada untuk mencetuskan kekacauan dalam Madinatul Munawwarah. Jadi tepat sekali. Lepas tu terpancut semulalah darahnya daripada lukanya yang sebesar lubang subang perempuan sahaja. Tu kecil saja. Tapi luka tu sudah cukup untuk menyebabkan Sa'ad mengembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi tuan-tuan, pengajaran untuk kita juga daripada bahagian yang kelima ni, ada manusia yang sebegitu, ya, tapi kita tak tahu, ya, kita tak tahu. Kita juga mungkin tidak cukup ilmu untuk menilai sampai tahap itu. Cukuplah dengan kita berbuat baik dengan semua orang, ya, dan kita tidak berseteru dengan sesiapa pun. Itu yang terbaiknya. Mungkin kita berseteru dengan orang pilihan Allah, boleh jadi itulah, waliyazubillah, minta jauh sama sekali lah, ya, wallahu alam. Jadi sekadar tu untuk hari ini. Ni Ustazah Hakif, baik, insyaAllah. Lama. Jadi sekadar tu, semoga bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Boleh bersedia dengan jilid ketiga, ya. Jilid ketiga, tak saya warna orange, ya, jilid ketiga ni. Yang ni warna kuning, ya dah. Itu dia. Jadi insyaAllah
Sekali itu saja kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.